السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد فأتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعه وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت.
ففعلوا وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata ada 3 budak yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala bercakap sedangkan mereka masih kecil. Budak kecil yang tak patut lagi boleh bercakap, Allah dah bagi dia boleh bercakap. Ada 3 budak jadi macam tu, Nabi kata. Yang pertama Isa bin Maryam. Nabi Isa. Bila mak dia tiba-tiba mengandung ke dia, sedangkan tak menikah, tak kahwin, tak apa lagi, tiba-tiba mengandung. Orang pakat duk tuduh, kata Maryam, mak Nabi Isa alaihi salam ni dah buat benda tak elok. Bila beranak keluar main, Nabi Isa alaihi salam dia bercakap, dia kata mak dia orang baik-baik. Yang kedua dia kata wasahibu Juraij, satu budak yang menjadi kawan Juraij. Kemudian hadis ni dengan panjang lebar cerita kepada kita tentang kisah satu orang abid billah, satu orang yang kuat beribadat kepada Allah daripada kalangan Bani Israel dulu. Nama dia Juraij. Juraij ini satu orang yang sangat kuat beribadat sehingga kan dia pergi buat satu pondok. Asing diri dia, duduk dalam pondok tu, dihabiskan masa di dalam pondok tu dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Juraij. Dia serabut perut duduk dalam masyarakat yang teruk dah. Dia serabut perut. Dia tengok keadaan masyarakat yang bergelumang dengan maksiat, keadaan masyarakat yang menyimpang daripada ajaran Allah dan sebagainya. Dia tak boleh tengok benda ni semua. Dia buat keputusan, bawa diri dia pergi buat satu pondok, duduk dalam pondok tu, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Juraij ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia ingat dia nak jadi orang betul-betul baik, nak ikhlaskan ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, Allah uji dia, Allah test dia. Waktu Juraij tengah sembahyang, mak dia mai. Mak dia kata, ya Juraij. Sedangkan masa tu Juraij tengah sembahyang sunat.
Maka dalam hati Juraij kata, ya Rabbi ummi wa salati. Bila dia dengar suara mak dia panggil dia, dalam hati dia berkata-kata. Hati dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhan aku, ummi, tu mak aku yang duk panggil tu, wa salati, sedangkan ni semayang aku tengah semayang. Fa aqbala ala salati, maka dia buat keputusan terus semayang lah. Sebab semayang ni menghadap Allah. Allah lagi besar pada mak dia. Dia ingat macam tu. Fansarafat, dia kata mak ni pun putus asa balik. Berlaku 3 kali macam tu. Esok pun mak dia mai, kena masa dia tengah semayang sunat juga, mak dia panggil ya Juraij. Dia ingat dalam hati dia, ya Rabbi, wahai Tuhan aku, ummi, tu mak aku, wa salati, sedangkan ni semayang, aku tengah semayang. Maka dia terus semayang, mak dia pun balik. Hari ketiga pun jadi macam tu juga. Mak Juraij ni bila 3 kali pi anak dia duduk semayang sunat, tak berhenti semayang kerana nak main layan dia, mak dia ni sudah terkeluar satu doa tak elok. Mak dia kata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Mak dia pula sudah terkeluar satu doa di mulut. Mak dia kata, ya Allah, la tumithu, janganlah biar Juraij ni mati, hatta yanzura ila wujuhil mumisat, sehinggalah sebelum mati biar dia ni tengok muka perempuan jahat sekali. Mak ni. Sebab tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ni ialah kita mak ni terutamanya, bapa pun sama. Marah ke anak macam mana pun jangan sumpah tak elok ke dia. Takut. Takut sumpah kita tak elok tu berbetulan dengan masa mustajab doa. Tuhan makbul doa tu, rosak, binasa anak kita. Maka emak Juraij ni oleh kerana pi 3 kali pi anak dia duduk semayang sunat, tak berhenti semayang kerana nak pi layan dia, dia rasa kecil hati macam mana atau sudah terbit di mulut dia, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, anak aku ni jangan bagi dia mati, sehinggalah biar dia kena sekali fitnah dengan perempuan jahat. Dalam masa yang sama, kata dia, ada satu orang perempuan, wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha. Kebetulan pada masa yang sama ada satu perempuan jalang, perempuan jahat di situ. Yang dia ni yutamatsalu bihusniha, segak dia ni sampai jadi bahan bercakap orang satu kampung. Satu perempuan jahat, satu perempuan jalang, segak dia ni sampai satu kampung bercakap. Kebetulan masa tu ada orang perempuan jahat ni. Maka dia pun terus kata, in syi'tum la aftinanna. Kata perempuan jahat ni, dia kata kalau siapa mau, aku sanggup untuk memfitnahkan Juraij ini. Aku sanggup memfitnahkan dia. Satu perempuan jahat sudah volunteer, sukarela nak merosakkan nama baik Juraij ini. Fata'arrabat lahu, maka dia pun terus pergi duk layuk di depan Juraij ni, nak bagi Juraij tertarik pada dia. Falam yaltafit ilaiha, tapi Juraij langsung tak pandang dia. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atih fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a alaiha. Oleh kerana Juraij tak makan godaan dia, maka dia pergi berzina dengan satu gembala kambing. Hasil zina itu perempuan jalang ni mengandung. Fahamalat, maka hamil dah perempuan ini. Falamma waladat, bila dia beranak mai keluar anak dia, qalat, kata perempuan jalang ni, huwa min Juraij. Dia pergi habang ke orang semua, ni hak beranak keluar mai ni anak aku dengan Juraij, dia kata. Saja dengan tujuan nak perosak bang nama Juraij ni. Fa'atauhu
fastanzaluhu wa hadamu sawma'atah wa ja'alu yadribuna. Maka orang kampung pun bila dengar macam tu, semua pakat melompat. Tak sangka Juraij ni, dia projek diri dia nampak macam tok guru, dia projek diri dia nampak macam dia orang alim, dia projek diri dia bagi nampak kata dia ni orang baik-baik. Tak sangka jahat rupanya Juraij ni. Ni masyarakat sangat-sangat tertarik dengan cerita-cerita yang tak elok. Sangat-sangat tertarik. Betul tak betul itu tidak penting. Yang pentingnya cerita itu perlu digembar-gemborkan. Sejak dulu. Benda ni memang sejak dulu macam tu. Sehingga orang semacam Juraij yang kuat beribadat kepada Allah yang apa semua, macam ni pun bila buat cerita terus percaya. Fa'atauhu, maka mereka mendatangi Juraij. Fastanzaluhu, dia pergi rentak, dia tarik turun daripada pondok dia ni. Wahadamu sawma'atah, dia katuk, dia peruntuh buang pondok dia duduk-duduk tu. Waja'alu yadribunah, maka mereka pukul dia habis-habisan. Faqala Juraij ni tak tahu kepala ekor. Tiba-tiba orang main duk yoya di luar rumah dia, tiba-tiba naik ke atas rumah dia, tarik dia turun dengan dia tak tahu apa cerita, tiba-tiba peruntuh bang pondok dia, tiba-tiba pukul dia sampai dia tak tahu apa cerita, dia tak tahu. Faqala Juraij, maka Juraij kata dekat orang yang main nak perosak dia ni, ma sya'nukum, dia kata apa hal dengan hampa ni? Apa salah aku yang main buat macam ni? Faqalu, maka jawab orang kampung ni, zanaita bihadhil baghi, tak guna sungguh hang ni, hang berzina dengan perempuan jahat ni. Fawaladat minka, lah ni hang dah dapat anak dah daripada zina hang nak buat tak tahu lagi. Qala Juraij, kata Juraij, aina sabi, dia kata mana dia budak yang kata anak aku tu mana? Faja'u bihi, orang buat mai kat dia, ni dia yang kata anak hang ni, hang berzina dengan perempuan ni sampai dapat anak, hang kata hang tak tahu apa, ni dia anak hang. Faqala Juraij kata, da'uni hatta usalli, dia kata Nafisa, jangan pukul aku macam ni, dia kata bagi aku pergi semayang saja. Falamman sarafa, habis selesai semayang, atas sabi, dia mai dekat budak kecil ni. Fata'ana fi batni, dia cucuk perut budak kecil tu dengan jari dia. Dia cucuk, dia kata, ya ghulam, man abuk, budak baru beranak. Habis dia semayang, Juraij turun mai kat budak ni, dia cucuk perut budak ni. Dia kata, ya ghulam, wahai budak kecil, man abuk, siapa bapa hang yang sebenar? Qala, jawab budak baru beranak ni, dia kata, fulanur ra'i, dia kata pak aku hak duk bela kambing. Terkejut lah. Terkejut. Kata dia, fa'aqbalu ala Juraij yuqabbilunah wa yatamassahuna bihi. Orang-orang kampung ni tengok-tengok budak kecil, tak sangka-sangka tiba-tiba bercakap, abang pula kata pak aku bukan Juraij ni hak duk bela kambing ni. Orang-orang kampung ni fa'aqbalu ala Juraij, pakat beralih tengok Juraij, yuqabbilunah, pakat pi peluk dia. Wa yatamassahuna bihi, pakat pi duk pegang dia, usap belakang dia, minta maaf dekat dia. Qalu nabni laka sawma'ataka min zahab, orang kampung kata, Juraij, kami minta maaf lah, kami nak tebus balik salah kami ni, kami nak buat pondok hang ni, pondok buat daripada emas, nak tebus balik lah. Tindakan yang bukan-bukan tadi ni, pergi rentak, dia tarik turun, katuk, peruntuh rumah pondok dia dan sebagainya, pukul dia sampai luka-luka dan sebagainya, tiba-tiba salah tindakan rupa-rupanya. Pergi kata dekat dia, wahai Juraij, lah ni macam ni lah, kami buat balik pondok hang ni, kami buat daripada emas bagi ke hang. Qala la, Juraij kata tak payah, dia kata, a'iduha min tinin kama kanat, buat balik pondok aku ni daripada tanah macam mana hak mula tadi, cukup, dia kata. Fa'alu, maka dia pun buat balik pondok untuk Juraij.
Itu kes yang kedua, budak bercakap masa kecil. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummih. Yang ketiga, dia kata ada satu budak duk isak susu mak dia. Famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanah. Tiba-tiba lalu di depan mak budak ni. Satu mak duk dukung anak kecil isak susu. Tiba-tiba lalu depan mak dia ni satu orang lelaki naik satu kenderaan yang hebat, dan dia ni dalam keadaan pakaian yang hebat-hebat lalu depan mak dia. Faqalat ummuh, maka mak budak ni kata, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Mak dia tengok-tengok, hebat. Sudahlah pakaian hebat, naik kereta hebat-hebat. Mak dia pun terus kata, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Ya Allah, jadikanlah anak aku esok ni macam dia ni. Mak kan, tentulah nak anak dapat hidup yang elok macam tu. Bila tengok satu orang yang dapat kehidupan elok macam tu lalu depan, terus mak dia kata, ya Allah, dia kata jadikanlah anak aku esok ni macam dia ni. Orang senang, orang kaya, orang mewah. Fataraka sadiyah wa aqbala ilaih. Budak tengah duk isak susu mak ni, dia berhenti isak susu, beralih tengok kawan lelaki hak mak dia kata ni. Beralih tengok. Faqala, tiba-tiba budak kecil ni bercakap. Dia kata, Allahumma la taj'alni mithlah. Dia kata, ya Allah, jangan bagi aku jadi macam dia ni. Tak terkejut tuan-tuan kalau jadi kat kita lagu tu, Allahu akbar. Anak baru beranak berapa bulan aja tengah dia isak susu, tahu berhenti isak susu, lagu sembang dengan kita. Kan? Dia kata, apa mak ni? Dia kata, saya duk isak susu, tidur pula. Kata lagu tu lagu mana? Mak budak ni pun anak dia tiba-tiba tengah duk isak susu, mak dia kata lagu tu, dia berhenti isak susu, dia beralih tengok orang lelaki hak mak dia kagum sangat ni, dia terus kata. Dia kata, ya Allah, mintalah aku jangan jadi macam dia ni. Kemudian dia sambung isak susu. Kemudian kata hadis tu, wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha. Duk sat lagi lalu pula satu orang perempuan hamba jariah, orang duk pukul perempuan ni. Depan mak dia ni lalu pula satu perempuan jariah, satu perempuan hamba jariah, orang duk pukul dia. Yaqulun, kata orang duk pukul perempuan ni, depa kata zanaiti wa sarakti. Hang ni penzina dan hang ni pencuri. Duk pukul perempuan ni. Sambil pukul, sambil duk kata tak guna punya orang hang kaki zina, tak guna punya orang hang pencuri, duk pukul. Wahia taqul, sedangkan perempuan jariah yang duk kena pukul ni, dia kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia kata cukuplah bagi aku Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Dia kata. Orang tuduh dia berzina, orang tuduh dia mencuri. Sambil duk tuduh, sambil duk pukul. Perempuan yang duk kena tuduh, duk kena pukul ni, dia cuma kata satu aja. Dia kata hasbi Allah. Dia kata cukup bagi aku Allah. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung aku. Faqalat ummuh, mak budak ni bila tengok macam tu, keadaan tu berlaku depan mata dia, dia kata Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Dia kata, ya Allah, janganlah bagi anak aku jadi macam perempuan ni. Orang duk pukul macam tu, dituduhnya pula dia berzina dan mencuri dan sebagainya, ya Allah, minta janganlah anak aku jadi macam ni. Fataraka ar-rada' wa nazara ilaiha. Budak kecil ni sekali lagi berhenti menyusu, dia beralih tengok perempuan ni. Faqalah, dia kata Allahumma ja'alni mislaha. Dia kata, ya Allah, bagi aku jadi macam perempuan ni. Dua kali bercakap. Mak dia terkejut. Maka mak dia pun kata dekat dia, apalah kamu ni? Satu, dahlah kamu ni tak pernah bercakap, terus bercakap dah satu pasal. Kemudian pula kamu bercakap bercanggah dengan hak aku cakap. Aku nak kamu jadi macam orang lelaki-lelaki hak kaya, pakaian elok, naik kenderaan elok. Kamu kata kamu tak mau macam tu. Aku kata jangan jadi macam perempuan yang dituduh berzina, tuduh mencuri, duk kena pukul dengan orang ni. Kamu kata kamu mau jadi macam tu. Apa kena dengan kamu ni? Mak dia kata. Qala, jawab budak tu, inna zalikar rajul kana jabbara.
Dia kata, mak, dia kata, laki-laki hak mak duk teringin saya jadi macam dia tu, itu adalah laki-laki yang angkuh dan sombong. Maka aku kata, Allahumma la taj'alni mislah. Aku minta, ya Allah, jangan jadikan aku macam laki-laki sombong itu. Wa inna hadhihi, tapi mak, dia kata ni perempuan ni, dia kata, orang duk kata dia zanaiti, orang kata dia berzina. Walam tazni, sebenarnya dia tak berzina. Orang kata dekat dia sarakti, kamu ni mencuri. Walam tasrik, mak, sebenar-benar dia tak mencuri, dia kata. Maka aku kata, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah, bagi aku jadi macam perempuan ni. Dia bersih. Itu tuduhan saja semata-mata kepada dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama, dunia ni dia penuh dengan keajaiban. Banyak benda ajaib dalam dunia ni. Di antara benda ajaib tu ni yang disebut dalam hadis ni, Allah dah tunjuk dah dekat kita, pernah berlaku satu masa dulu, benda yang langsung-langsung mustahil pada akal manusia, di sisi Allah tidak mustahil, Allah boleh buat. Yang kedua, daripada hadis ni dapat juga kita ambil pengajaran bahawa kalau bertembung di antara perkara wajib dengan benda sunat, maka utamakan yang wajib. Juraij, mak dia panggil, menyahut panggilan mak itu wajib. Semayang yang dia duk buat tu semayang sunat. Maka bila bertembung hak wajib dengan hak sunat, utamakan yang wajib. Daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa masyarakat tidak boleh berpogah-pogah di dalam menjatuhkan hukum kepada siapa-siapa. Kerana selagi mana tidak terserlah bukti jelas mengikut kehendak agama, maka selagi itu tidak boleh dituduh dia bersalah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada dalam tafsir Suratul Furqan, Surah Al-Furqan. Bulan lepas kita dah tengok ayat 35 sampai ayat 45. Yang di antara isi kandungan ayat tu ialah dia cerita kepada kita tentang kisah umat-umat dulu. Bulan lepas kita dah baca kisah macam mana Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pergi berdakwah kepada Firaun dan kaum Firaun. Kita juga tengok pada bulan lepas kisah kaum Nabi Nuh yang bantah, yang engkar, yang keras kepala, yang degil, yang tak mau ikut apa yang Nabi Nuh kata. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasa mereka dengan banjir besar, bah besar yang membinasakan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Maka yang selamat hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Bulan lepas juga kita dah tengok kisah kaum Ad dan kaum Samud. Dan juga Ashabur Ras ataupun penduduk yang duduk dekat telaga kering. Kita dah cerita panjang tentang kisah ni pada bulan lepas. Yang semua ni dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana depa bantah Allah, kerana depa bantah nabi depa. Dan kita juga dah tengok kisah musyrikin Makkah yang tak habis-habis duk buat main-main, duk perli-perli, duk buat ejek-ejek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyimpulkan semua kisah-kisah ni, kisah derhaka Nabi dan derhaka Allah ini adalah golongan yang mempertuhankan nafsu mereka, tidak mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Malam ni muka surat 147. Muka surat 147 ayat 45 daripada surah Al-Furqan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila rabbika kaifa maddazil. Tiadakah engkau lihat wahai Muhammad kepada perbuatan, yakni ciptaan Tuhan kau. Ayat malam ni Allah Subhanahu wa taala nak cerita tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Di antara tanda kekuasaan Tuhan ialah tengok benda-benda yang Tuhan buat dalam dunia ni.
betapa memperpanjangkan ia akan bayang-bayang daripada waktu sinar merah sampai naik matahari, ataupun daripada keluar fajar sampai naik matahari. Maka yang dapat segah orang sakit dan dapat lazat orang yang hidup, dan masa dikembali roh orang mati kepada jasadnya. Malam ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia tengok di antara benda-benda yang Tuhan buat dalam dunia ni. Di antara benda yang Allah suruh manusia tengok ialah tentang bayang-bayang. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bayang-bayang ni tanda kuasa Tuhan. Bayang-bayang ni dia tak tetap. Daripada pagi, daripada subuh, kemudian matahari naik. Bila matahari naik, cahaya matahari kena kita, nampak bayang-bayang panjang jela-jela. Pelan-pelan matahari duk naik, bayang-bayang kau duk pendek, sampai tengah hari terik, tak ada bayang-bayang. Manusia berdiri tepat, tak ada bayang-bayang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, dia kata alam tara, tidakkah kamu tengok ila rabbika kaifa maddazil, bagaimana Tuhan kamu dia memperpanjangkan bayang-bayang. Allah boleh buat panjang bayang-bayang jadi panjang, Allah boleh buat bayang-bayang jadi pendek. Dia kata walau syaa la ja'alahu sakinan, dan jika kehendak Allah, nescaya jadi akan Allah bayang-bayang itu tetap. Tuhan kata kalau dia mau, dia boleh buat bayang-bayang duk panjang tu. Bila pun, pagi ke, tengah hari ke, petang ke, apa ke, bayang-bayang panjang dia 2 jengkal. Misalnya Allah boleh buat kalau Allah nak buat macam tu, tapi Allah tak buat macam tu. Allah buat bagi bayang-bayang ni tekoh masa panjang, tekoh masa pendek. Lepas pendek tak lagi panjang balik. Allah buat bagi jadi bayang-bayang macam tu. Maka tiada hilang bayang-bayang dengan naik matahari. Allah boleh buat matahari duk naik ke, matahari duk turun ke, bayang-bayang ni duk ada sedia, tak hilang. Allah boleh buat macam mana pun Allah boleh buat. Summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kemudian kami jadikan matahari atasnya, yakni atas bayang-bayang itu, dalil ada bayang-bayang dengan ada matahari. Allah jadikan bayang-bayang itu sebagai dalil ada matahari. Selain daripada itu banyak guna lah bayang-bayang ni, banyak guna. Nak tahu waktu semayang, nak tahu arah kiblat yang tepat, ni semua cerita bayang-bayang. Kita duduk di tikam batu ni, mana kita tahu betul-betul ain kiblat duduk belah mana? Kita bukan tahu. Duk harap kompas tu lah. Ambil kompas, buka buku dia tengok Malaysia nak kena tunjuk pergi nombor berapa. Tunjuk jarum kompas tu pergi nombor 7 kan, nombor 8 kan, tunjuk belah muncung tu belah ni kiblat. Macam tu aja cara kita nak agak kiblat. Tapi tepat ke agakkan kita tu? Belum tentu tepat. Belum tentu tepat. Allah jadikan bayang-bayang. Dia ada masa. Dalam setahun dia ada masa. Bila sampai masa tu, matahari tu ada tepat di atas Kaabah. Masa tu, kita boleh ambil kayu sebatang, pacak, tengok bayang dia kok mana. Kok bayang tu, itu arah kiblat di rumah kita. Allah Subhanahu Wa Taala buat benda ni. Bukan benda ni jadi secara kebetulan. Allah buat benda ni. Dan itulah tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hilangnya, yakni hilang bayang-bayang itu dengan hilang matahari. Bila habis matahari, habis bayang-bayang, tak ada. Allah buat benda ni. Summa qabadnahu qabdan yasira. Kemudian kami genggam akan dia, yakni akan bayang-bayang itu kepada kami, akan genggam yang mudah. Jadi hilang dengan naik matahari. Qabada maksudnya genggamlah. Al-qabdu, Arab bila kata al-qabdu maksudnya genggam. Al-bastu maksudnya buka. Maksud ayat ni, bila dia kata summa qabadnahu, kemudian kami genggam bayang-bayang itu qabdan yasira, dengan genggam pelan-pelan. Maksudnya bayang-bayang ni Allah tarik pelan-pelan. Daripada bayang-bayang kita panjang waktu pagi itu, dia duk naik matahari, duk naik matahari, duk naik matahari, nak mai sampai matahari panas terik itu,
Bayang-bayang kau duduk pelan-pelan pendek, pelan-pelan pendek, pelan-pelan pendek. Pelan-pelan pendek tu dia kata Allah duduk genggam bayang-bayang tu, duduk tarik bayang-bayang tu, tarik sampai tak ada bayang-bayang. Sekali lagi bila pi belah petang pula bayang-bayang tu pelan-pelan Allah lepas balik bagi panjang sampai bayang-bayang tu panjang, lepas tu matahari terbenam hilang bayang-bayang. Allah buat semua benda ni. Wa huwa allazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nushura. Dan dialah Allah, yakni Tuhan yang menjadikan bagi kamu malam itu sebagai pakaian. Allah bagi jadi siang malam ni bukan saja buat. Allah sebut dalam ayat ni, dia kata wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan. Allah jadikan malam ni sebagai pakaian. Apa maksud dia? Maksudnya yang menutup daripada mata. Bila mai malam seolah-olah kita pakai pakaian. Bila pakai pakaian orang tak nampak. Orang tak nampak aurat kita. Bila mai malam, dia tutup pandangan mata. Seolah-olah macam tutup, tak nampak. Kalau siang kita duduk tang ni, kita nampak tu sampai rumah siapa tu sana tu. Bila malam tengok, tak nampak apa dah. Maka Allah jadikan malam tu macam pakaian yang menutup. Allah jadikan malam tu gelap menutup pandangan. Kita tak nampak apa. Dan Allah jadikan lena itu sebagai untuk segang badan. Dia kata Allah jadikan masa kita untuk lena. Lena ni untuk nak istirahat, untuk nak segang badan. Terakhir tengok dah saya tidur. 2 hari 2 malam dah saya tidur 48 jam. Tengok jadi apa? Mata tentulah jadi hantu raya, merah menyala. Tak boleh, tak tidur sampai 2 hari 2 malam tak boleh. Tak boleh. Kita tidur lambat. Kalau kita tidur pukul 2, pukul 3, tak tidur pukul 4, pukul 5, tak tidur elok pukul 5, tidur tak sembahyang subuh. Bangkit-bangkit gila babi tu. Tak boleh. Dia jadi sewel habis. Jadi tak boleh. Sebab Allah jadikan malam ini subatan. Malam untuk istirahat dan segang badan. Dan menjadi siang itu berhamburan manusia mencari rezeki. Dan lain-lainnya. Dan Allah jadikan waktu siang ini untuk manusia buat kerja. Allah atur siang malam ni dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Bukan saja buat malam, bukan saja buat siang tak. Allah bagi jadi siang ada tujuan dia, Allah bagi jadi malam ada tujuan dia. Semua benda yang Allah bagi jadi dalam dunia ni ada pasal. Firman Allah, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah, yakni Tuhan yang menyuruh angin menyukai pada antara hadapan rahmatnya, yakni hujan. Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang bawa main angin. Wa huwal ladzi arsala ar-riyah. Dialah Tuhan yang menghantar rih angin ni. Yang mana datangnya angin itu busyran baina yaday rahmatih, sebagai satu good news, satu berita gembira bahawa saat lagi rahmat Tuhan nak mai. Maksudnya angin mai tu satu berita gembira, saat lagi nak hujan. Tuhan dia atur macam tu. Kita tengok angin duk mai, tengok tahu dah ni tak lagi nak hujan ni. Alhamdulillah, lama dah tak hujan. Dia hantar angin itu busyra. Dia kata nak bawa satu good news, satu berita baik kepada orang bahawa hujan nak mai. Tuhan atur sampai macam tu. Maka angin rahmat ada 3. Dia kata angin ni ada angin rahmat, ada angin nak bawa azab bencana. Dia kata. Maka angin rahmat ada 3. Dia kata. Yang pertama ashimal, iaitu angin utara. Ini angin bagus. Yang kedua dan janub, iaitu angin selatan. Yang ketiga angin as-saba, iaitu angin matahari naik, angin timur. Dan ad-dabur, yakni angin azab, matahari jatuh. Hak ni angin ni dia mai, dia bawa azab. Tengok kemarin dulu ke apa ke di Johor. Putin beliau. Tengok berita pukul 6 kemarin dulu. Kemarin ke apa ke? Berita pukul 6 tunjuk.
Tak boleh cakap ni, mak ni. Duk dukung anak, duk ketak-ketak nak cakap, tak boleh. Reporter pergi suruh mikrofon, suruh dia bercakap. Dia nak cerita, kata dia nampak. Dia kata, saya nampak gelap. Lepas saya nampak dia pusing. Dia angkat habis rumah, bumbung semua. Teriak, tak boleh nak cerita. Tuan-tuan, Allah boleh hantar angin macam tu. Dia boleh hantar angin main sepoi-sepoi bahasa sejuk. Kita kata, angin hari ni sedap. Boleh, dia boleh hantar. Dia ada angin rahmat, dia ada angin azab. Ni Allah Tuhan kita. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan telah kami turun daripada langit itu air yang suci lagi menyucikan. Hujan pun mai. Mula-mula dia mai dalam bentuk angin, tahu dah kata tak lagi ada nak mai hujan, hujan tu rahmat. Mainnya hujan itu rahmat. Tuan-tuan, air ni adalah sumber kehidupan. Ingat kali dah kita abang, karan tak ada, tak apa lagi. Jangan air tak ada. Karan tak ada, reti lagi nak khetiang apa orang ada duit beli generator, beli genset. Korang duit lagi beli gasolin. Apa korang lagi boleh beli lilin pasang. Boleh khetiang lagi nak cari cahaya ni tuan-tuan. Dia main air tak ada tuan-tuan. Dia jadi kematai rambut naik tanduk dan sebagainya. Mandi dah apa dah. Karut habis semua. Tak boleh hidup. Bila tak ada air tak boleh hidup. Dengan duk galih timba tak tahu nak pergi ke mana. Susah tuan-tuan. Maka air itu rahmat. Air main pada hujan. Hujan tak turun. Sungai Bumbung 5 kering. Maka air itu rahmat. Dia adalah satu sumber yang suci, lagi boleh menyucikan. Linuhyiya bihi baldatan maitah. Supaya kami hidup dengannya, yakni dengan air itu akan negeri yang mati. Supaya kami boleh bagi hidup dengan air ni, negeri yang kering kontang, yang gersang, yang mati. Bila mai air boleh hidup, boleh tumbuh jadi elok balik. Dengan keluar tumbuh-tumbuhan padanya, kemudian daripada tiadanya, yakni kemudian daripada tak ada tumbuh-tumbuhan, boleh mai tumbuh-tumbuhan. Betul-betul tuan-tuan tengok macam mana Libya boleh buat satu empangan besar di tengah padang pasir yang manusia langsung tak pernah teringat di situ boleh ada air. Allah Subhanahu wa taala takdirkan tempat tu boleh jadi air, dan air tu boleh bagi seluruh penduduk Libya sumber mata air. Firman Allah, wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dan kami beri minum akan dia, yakni akan air itu daripada binatang yang kami jadi, iaitu beberapa banyak an'am. Air ni juga boleh diguna untuk minum oleh semua makhluk yang Tuhan bagi jadi, di antaranya binatang-binatang seperti unta, lembu, kambing, manusia yang banyak-banyak. Semua pun boleh tumpang minum daripada sumber mata air ni. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru. Dan sungguh kami paling-paling akan dia, yakni akan air itu antara mereka itu. Dan Allah beda-beda. Allah hagi-hagi air ni kepada semua manusia. Satu dunia boleh terima nikmat air Tuhan ni. Sekalian bumi rata dengan air hujan. Semua tempat biasa terima air hujan. Supaya ingat mereka itu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengannya. Supaya manusia bila dapat air ingat Allah. Tuan-tuan, kita ni duduk di Malaysia ni, Allahu akbar. Air ni kita tak pernah tengok dia sebagai satu nikmat Tuhan. Pasal terlampau banyak. Itu sebab kita orang Malaysia ni nak gosok gigi, buka pancung, duk gosok ni. Tu pancung tu buka, dia tak erti nak menghargai air, dia tak erti. Buka tu duk gosok gigi, bukan nak pakai pun, tapi buka, duk gosok gigi. Berapa minit dia gosok gigi, air duk keluar saja tu baru berhenti kumur. Gosok pula, air duk keluar. Kita tak erti nak menghargai air. Masjid pun sama, di masjid pun ambil air semua yang buka, berakhir gitu. Tak erti cermat langsung. Pasal apa? Pasal kita terlampau banyak air.
maka beriman mereka itu. Dia kata, orang yang fikir kata ayat ni nikmat Allah, dia rasa dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi kat dia ayat ni. Firman Allah, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Fa'aba tu bukan fa'ana tu. Nun bukan nun ba. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Maka bantah kebanyakan manusia daripada beriman, melainkan kufur jua akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata kebanyakan manusia ni tak beriman dengan Tuhan. Sebaliknya kebanyakan bantah. Bantah bukan tak tahu Tuhan suruh buat apa, Tuhan tak bagi buat apa. Tapi kebanyakan manusia ni dia tak buat Tuhan suruh, dia duk teringin nak buat Tuhan larang. Kebanyakan manusia macam tu. Firman Allah, walau syi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Dan jika kami nak, nescaya kami bangkit pada tiap-tiap kampung itu rasul yang menakuti ahlinya. Tetapi kami bangkit engkau, wahai Muhammad, seorang saja kepada ahli kampung sekaliannya untuk menakuti itu. Tujuannya supaya banyak pahala engkau dan supaya ta'zim bagi engkau dan melebihi engkau atas segala rasul-rasul. Tuhan kata, bukan tak boleh. Tuhan boleh lantik tiap-tiap negeri ada satu Nabi. Tuhan boleh buat. Malaysia bagi satu Nabi, Indonesia bagi satu Nabi, Singapura bagi satu Nabi, Thailand bagi satu Nabi, Saudi bagi satu Nabi, Mesir bagi satu Nabi. Tuhan kata, aku boleh kalau aku nak buat itu. Walau syi'na, kalau sekiranya kami mau, la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Tiap-tiap satu qaryah kami bagi ada satu rasul. Kami boleh buat. Tuhan kata. Tak payah bangkitkan Nabi Muhammad di tanah Arab saja. Kita di sini tak ada Nabi dalam kalangan orang Melayu. Allah kata, kalau aku nak, aku boleh buat tiap-tiap kampung ada seorang Nabi. Tapi Allah tidak buat macam tu. Pasal apa Allah tidak buat macam tu? Dia kata supaya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat ta'zim daripada orang ramai, baru orang semua sanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Islam lah ni. Siapa dia yang kita boleh jolok naik bagi jadi ketua kepada orang Islam seluruh dunia lah ni? Tak ada. Kristian ada. Kristian dia berjaya buat satu pope yang duduk di Vatican City tu, itu Pope dia. Satu dunia orang Kristian, kalau Pope kata apa dia dengar. Orang Islam ni, ya Allah. Kita tak kata satu dunia Islam ni boleh angkat naik satu pemimpin yang bila dia kata satu dunia Islam boleh dengar dia. Dalam Mesir saja ada berapa kepala. Dalam Saudi saja ada berapa kepala. Dalam Kedah saja ada berapa kepala. Saya cakap dalam Malaysia, dalam Kedah saja berapa kepala. Dia ni ada orang ikut, dia ni ada orang ikut, dia ni ada orang ikut. Walhal kitab kita Quran satu aja, wahai Nabi kita Nabi Muhammad satu aja. Tapi kita tak boleh nak jadikan seorang jadi ketua kepada orang Islam yang apabila dia kata yes, kita kata yes. Dia kata no, kita kata no. Dia kata okey, perang ini menjadi jihad, kita terima dia sebagai jihad. Tak ada. Dia ni rasa dia lebih layak daripada kontor rasa dia lebih layak daripada kau ni. Tak boleh nak jolok naik satu tokoh Islam yang satu dunia boleh terima. Tak boleh. Maka akibat dia kita ada masalah. Kristian walaupun dia agama sesat, dia agama yang dalalah, tapi dia berjaya buat macam tu. Dia lantik, dia projek bagi jadi satu orang tokoh yang seluruh dunia Kristian boleh dengar. Pope John Paul ni. Islam patut kena buat macam tu. Masa zaman Nabi SAW, Nabi kata apa pun, orang Islam seluruh dunia dengar apa Nabi kata. Mai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq okey lagi. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Dia dipanggil Amirul Mukminin, Amir, ketua kepada orang mukmin seluruh dunia. Apa Abu Bakar kata? Seluruh dunia, tang mana orang Islam duduk, dengar apa Sayyidina Abu Bakar kata. Dia mai kemudian, maka berjaya musuh memecahkan orang Islam ni mengikut sempadan geografi. Hang orang Islam Asia Tenggara, hampa Asia Tenggara.
Hang orang Islam di Middle East, di Timur Tengah, hampa orang Islam Timur Tengah. Orang Islam, tokoh Islam di Asia Tenggara, Timur Tengah tak boleh tunduk. Timur Tengah punya tokoh agama, Asia Tenggara tak boleh ikut. Jadi kelang kabut habis. Kegagalan kita nak mewujudkan apa yang sepatutnya kita wujudkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan satu aja nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam duduk di dunia mana, di bumi mana, di negeri mana sekalipun, inilah Nabi Muhammad yang mesti depa respect, yang mesti depa ta'zim, yang mesti depa besarkan. Inilah satu nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad saja. Dan melebihi engkau atas segala rasul-rasul. Nabi Muhammad ni dia khatamun nubuwah, nabi hak penghabis. Dia lebih besar daripada nabi-nabi lain. Sehingga kan Nabi Isa alaihi salam esok turun untuk nak menyelesaikan kerja dia, nak bunuh Dajjal esok ni, dia turun dan dia bunuh Dajjal dan dia memerintah dunia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah atung benda ni macam tu. Allah atung. Dia kata maka sambut olehmu wahai Muhammad dengan tetap dan ijtihad pada seruan. Tuhan kata wahai Muhammad, kamu buat kerja sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh menzahirkan agama yang sebenar. Allah suruh Nabi Muhammad all out warna Islam supaya satu dunia orang terima Islam. Dan ternyata Nabi SAW sampai akhir hayat dia sungguh-sungguh nak warna Islam sehingga Islam menjadi agama paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada agama lain boleh menandingi ketinggian Islam. Firman Allah, fala tuti'il kafirin, maka jangan engkau taat ikut orang-orang kafir. Kerana seruan kafir itu tiada ada melainkan membatalkan agama Islam ataupun meringankannya saja. Orang Islam tak boleh taat kepada kafir. Pasal apa? Kafir ni kok mana pun itu agama dia nanti angkat. Kok mana pun dia mesti nak naik agama dia. Tapi orang Islam ni pelik, dia tak suka nak naik agama dia. Orang lain, dia habis-habisan, mati-matian, dia akan angkat naik agama dia. Firman Allah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan lawan olehmu akan mereka itu, yang ni akan kafir-kafir itu, dengan Quran. Akan lawan yang besar dan bersungguh-sungguh. Nak lawan dengan musuh ni, lawan dengan Quran. Tak usah hidup buat cakap pandai, tak boleh menang. Guna Quran untuk nak lawan dia. Quran itu senjata kita. Macam mana kita nak lawan orang kafir dengan Quran? Kita pun tak faham Quran. Ini masalah dia. Kita tak faham Quran. Baca Quran bolehlah, tak faham. Kita tak faham tu isi kandungan Quran, kita tak faham. Berapa banyak ayat dalam Quran yang kemudiannya dibuktikan oleh sains bahawa ayat tu betul. Tapi kita tak tahu. Orang kafir kebanyakan mereka pandai bidang sains ni, mereka pandai. Kalau kita boleh terang dekat dia, kata ni dia Quran. Dalam Quran kami dah sebut dah tentang teori ni. Bagi tahu kat dia, tunjuk kat dia bukti. Mudah dia nak beriman dengan agama kita. Pasal apa? Pasal itu bidang dia. Bila kita bagi tahu kat dia, kata kitab kita dah sebut benda hak dia baru jumpa dalam kajian dia ni, hati dia mudah terima. Maka Allah kata berjihadlah untuk melawan orang kafir ni dengannya, yakni dengan Quran. Kerana lawan dengan Quran itu boleh melemahkan mereka. Nak boleh guna Quran lawan mereka, kita kena faham Quran dulu. Firman Allah, wa huwallazi marajal bahrain. Ini satu contoh dia nak bawa macam mana kita boleh tunjuk dekat orang kafir bahawa Quran ni dah terang lama dah tentang benda ni. Wa huwallazi marajal bahrain, dan dialah Tuhan yang melapis dua laut berkembang-kembang. Ini saya jumpa satu budak lebih kurang dalam tahun berapa dulu, sekitar tahun 95, 96 dulu. Ada satu budak UTM, dia bidang sains samudra. UTM ada satu kos, dia panggil sains samudra, kajian laut ni. Dia buat tesis untuk ijazah pertama dia buat tesis berdasarkan ayat ni. Dia buat ayat ni, wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furat wa hadza milhun hujaj. Dia buat ayat ni. Lepas itu dia buat kajian. Apa dia ni? Cuba kita baca.
Tuhan kata, dan dialah Tuhan yang melapih dua laut berkembang-kembang. Allah yang menjadikan air sungai dengan air laut. Allah jadikan sungai, Allah jadikan laut. Hadza azbun furat wa hadza milhun ujaj. Yang ini tawak sangat dan yang ini masin sangat. Budak sains samudera ni dia buat kajian tentang benda ni. Dia bawa ke test pH ni nak membuktikan air. Dia test sampai jumpa point tu yang betul-betul jadi perenggan di antara air masin dengan air tawar. Bila letak ke test pH ni boleh tengok kesan dia. Tang ni air neutral. Macam ada dinding. Air sungai nak pergi ke laut tu, tang kuala sungai tu dia ada satu line sebenarnya. Dia ada satu garisan yang memisahkan air tawar dengan air masin. Tak bercampur. Sampai jumpa betul-betul line tu boleh duduk atas bot, test balik ni masin, test balik ni tawar. Test lagi dekat lagi, test lagi dekat lagi sampai dapat line tu betul-betul. Ada line tuan-tuan dalam air tu. Dia buat kajian di bawah sains samudera ni, dia buat kajian, supervisor dia yang jadi penyelia dia untuk tesis dia ni bukan orang Islam. Kawan tu masuk Islam. Bukan susah nak petik daripada ni bagi masuk Islam sebab dia PhD dalam bidang tu. Kita pergi bukti kat dia benda ni, dia habaq sikit, dia faham banyak. Dia ambil Quran ni, buka baca, dia tengok translate dalam bahasa Inggeris. Dia baca, dia tak puas hati. Dia ambil lagi ditranslate oleh negeri lain pula. Buka baca, oh. Kata maknanya Quran ini sudah advance. 1400 tahun dulu, orang tak bercakap lagi tentang sains. Quran dah sebut dah tentang sains. Benda kecil aja, benda tu aja. Budak ni pergi proof kat dia. Ni dia, ayat Quran kata macam ni, kajian saya buat macam ni, jom. Dia pun pergi naik bot, dia pun pergi test. Betul, memang ada satu pemisah di antara ayat masin dengan ayat tawar. Tak sedang terbit di mulut dia. Dia kata God is great. Lepas tu mula nak ambil kitab Quran terjemahan Inggeris ni, mula nak baca ayat lain pula. Nak baca lagi dan sebagainya. Dia sesuaikan dengan ilmu yang ada dekat dia. Dia jadi orang Islam yang cukup kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan jadi yakni jadi Allah antara keduanya, yakni antara laut air tawar dengan laut air masin ni, yang duduknya berkembang itu barzakh, iaitu dinding yang tidak bercampur salah satu dengan lainnya. Barzakh maksud dia dinding. Kita kata kita hidup ni, kita duduk alam dunia. Bila kita mati, kita berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh maksudnya satu alam yang ada satu dinding memisahkan dia dengan alam dunia. Mati aja, nyawa keluar aja daripada badan kita. Tak ada satu teknologi yang boleh menghubungkan kita dengan dia. Sebab dia dah duduk satu alam di sebalik dinding lain. Maka itu sebab dia panggil alam barzakh. Alam yang ada dinding. Bukan jauh tuan-tuan. Kita duduk atas perut bumi ni, duduk pijak tanah ni. Orang mati duduk 6 kaki di bawah je. Dia masuk pergi 6 kaki di bawah tu saja. Mai malaikat muka dan nakir duk tanya dia, man rabbuka, man nabiyuka. Kita tak boleh dengar. Walhal hadis Nabi, hadis yang sahih mengatakan orang yang mati ni akan jumpa benda-benda ni semua. Hadis sahih kata, kita orang Islam, kita percaya. Kita pergi dial satu handphone, tanam sekali dengan orang mati, nak dengar. Tak dengar tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia duduk alam barzakh. Alam yang ada dinding. Malam ni baru kita tahu, kata barzakh tu maksud dia dinding. Kan, duk sebut lama dah alam barzakh kan. Alam barzakh ni apa? Alam dinding yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Dia ada satu dinding yang memisahkan dia. Maka air sungai dengan air laut juga ada satu barzakh, ada satu dinding yang memisahkan air tawar dengan air masin. Tak bercampur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan hijran mahjurah, dan tutup yang menegah pi mari, maka tiada tawar jadi masin dan tiada masin jadi tawar. Macam ada satu dinding tapi tak ada.
Allah letak satu dinding yang invisible. Tengok tak nampak kata ada dinding. Tapi ada dinding. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Firman dan kata dia, ini dalil atas kesempurnaan kudrat Allah Tuhan yang Maha Esa. Nak apa lagi? Cukup. Kalau kita betul-betul tunduk kepada ayat Quran, jumpa ayat ni, cukup lumpuh kita ni. Lumpuh kita. Hilang ego kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Betul apa yang Tuhan kata. Satu sahabat yang lain sakit perut. Sahabat Nabi. Sakit perut. Kawan dia, sahabat dia pergi jumpa Nabi. Pergi beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita sakit perut. Nabi kata, bagi dia minum asal, madu. Dia ni pun balik pergi cari asal, cari madu, honey, bagi makan. Makan-makan lagi duk kacau perut dia. Lari balik pergi abang dekat Nabi, ya Rasulullah, kamu suruh bagi asal, suruh bagi madu kat dia. Aku dah bagi dah. Nampak sakit dia menjadi-jadi. Nak buat macam mana? Nabi kata, bagi asal. Nabi kata, bagi madu kat dia. Dia pun balik, cari madu, bagi makan lagi. Menjadi-jadi sakit perut dia. Mai jumpa Nabi lagi, dia kata, ya Rasulullah, kamu suruh bagi asal, bagi madu dekat dia. Aku dah bagi madu dekat dia. Nampak kau duk lorak lagi. Nabi kata dekat dia, bagi asal. Nabi kata, balik lagi, ambil madu, bagi makan lagi. Maka sakit menjadi-jadi lagi 3 kali dah. Patah balik mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, 3 kali dah. Aku bagi tahu dia sakit perut, kamu suruh bagi asal, suruh bagi madu. Aku dah bagi dah 3 kali dah. Kau teruk lagi. Nabi kata, bagi asal. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah bagi macam yang kamu suruh, tapi masalah lah ni tak mau baik. Nabi kata, Allah benar, Allah tidak dusta. Perut kawan kamu yang dusta. Nabi kata. Nabi kata dekat dia, bagi asal. Bagi lagi madu. Kali yang keempat, lega sakit perut dia. Bila dia balik dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, okey dah. Nabi kata, Allah tidak dusta. Allah bagi tahu dekat Nabi, asal ni ubat. Tuan-tuan, dalam surah An-Nahli, surah Lebah ni, ada di sana cerita tentang fadilat ataupun kegunaan madu lebah. Dia memang ubat. Kalau dah makan tak mau nak baik, kita tak boleh kata apa ni Quran kata benda ni ubat. Tak boleh kata ada begitu. Sebab Allah tidak berdusta. Kalau Allah kata benda tu baik, benda tu baik. Kalau tak mau nak baik, bagi lagi. Pasal Allah kata benda tu boleh baik. Kalau tak baik juga, bagi lagi. Pasal Allah kata benda tu baik. Allah kalau dia kata benda tu baik, benda tu tentu baik. Anda nampak? Keyakinan kepada Allah tu. Kalau dalam Quran, Tuhan kata, orang yang menuduh orang berzina, nak kena 80 rotan. 80 rotan lah. Kita tak boleh pergi buat alasan, kata tu macam mana kalau satu orang perempuan kena zina dan sebagainya. Dalam satu bilik, tak ada siapa dalam bilik itu. Lepas tu dia dah lepas kena zina, dia pergi buat pengaduan. Dia kata, saya telah dizina oleh orang sekian-sekian. Mahkamah tanya mana saksi, dia kata saksi tak ada. Pasal saya kena zina, saya seorang dalam bilik, dia serbu, dia rempuh masuk bilik saya jadi macam tu dan sebagainya, mana ada saksi. Maka dengan kerana tu, hang sudah tuduh dia, hang tak ada saksi, hang nak kena 80 rotan. Kita pergi buat cerita macam tu. Lepas tu kita kata, hukum sebat kepada orang yang tuduh orang 80 rotan ini hukum tak boleh pakai. Boleh kata macam tu. Allah suruh sebat 80 rotan kepada orang yang tuduh. Kita kata, sebat orang yang tuduh 80 rotan boleh jadi naya dekat orang. Bolehkah kita kata begitu? Tak boleh. Kita boleh berbincang macam mana kaedah untuk nak mensabitkan kesalahan. Kita boleh bincang dari segi kaedah dia. Tapi kita tidak boleh menolak ayat Allah. Ini nak kena faham. Kita tak boleh buat main contoh yang bukan-bukan, contoh yang pelik-pelik untuk nak menidakkan, untuk nak menolak apa yang Tuhan kata dalam Quran sebagai tak baik. Tak boleh. Yang ni kena faham.
Kita kata tu habis tu macam kes jadi nak buat macam mana? Itu kita kena bincang. Macam mana nak sabitkan kesalahan tu? Bolehkah kes yang macam tadi kita tuduh perempuan tu, hang sudah tuduh orang buta-buta, hang nak kena 80 rotan. Bolehkah sabit macam tu? Sudah tentu tak boleh nak sabit tu. Macam mana kaedah untuk nak mensabitkan kesalahan tu? Kita kena bincang. Tapi kita tidak boleh tolak hukum sebat 80 rotan ke atas orang yang menuduh orang. Tak boleh. Sebab benda ni Allah sebut dalam Quran. Kalau bak madu lebah ya pun Nabi boleh nak marah sahabat dia. Nabi kata Allah tak akan berdusta. Kalau Allah kata benda tu ada syifa, ada penawar, tentu ada penawar. Kalau kamu dah try 3 kali pun tak mau baik, Allah tetap tak berdusta. Allah kata tetap betul. Perut kawan kamu yang dusta, Nabi kata. Tuan boleh dapat tak mesej saya nak bagi? Tak dapat, tak main mengajar dah. Punya nak abang sampai pecah beluh di belakang ni. Nak abangnya satu tuan-tuan. Jangan bangkang Tuhan. Yang tu aja. Kan? Kita duk baca selalu. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman ni. Sami'na wa ata'na. Itu orang Islam. Sami'na, kita dengar. Apa yang Tuhan kata dalam Quran 30 juzuk ni. Sami'na, kita dengar. Wa ata'na, kita kena taat. Kalau orang kata, oh itu dia panggil taat buta tuli pun tak apa. Kalau kerana ikut Allah, biar pergi buta tuli pun tak apa. Tak ada nak rugi tak mana. Dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Dan ialah Allah Tuhan yang telah menjadi daripada air mani itu akan manusia. Allah yang menjadikan manusia ni daripada air mani. Allah yang menjadikan kita. Maka jadi Allah akan dia mempunyai nasab. Allah jadikan daripada air mani itu kita ada keturunan. Kita ada pak, kita ada tuan, kita ada keturunan kita. Yang ni keturunan seseorang yang dibangsakan kepada laki-laki. Dan sihrun, yang ni berambil nikah laki-laki ataupun perempuan pun Tuhan yang bagi jadi. Sihra ni orang tu sebut musaharah. Tuan biasa dengar. Kalau kita biasa mengaji kitab fiqh bab munakahat, bab nikah kahwin, kita jumpa yang dikatakan bab musaharah. Bab berambil-ambil keturunan kerana bernikah. Kita dengan dia asal-asal tak ada apa. Tapi kerana kita menikah dengan adik dia, maka dia jadi abang ipar kita. Maka abang ipar, menantu, mentua, yang ni semua dia panggil sabit keturunan melalui musaharah. Dengan jalan berambil-ambil melalui jalan nikah. Kerana menikah jadi adik-beradik. Sama ada kita ni adik-beradik kerana keturunan nasab. Ataupun kita adik-beradik kerana kita menikah adik dia, maka dia jadi adik-beradik kita dan sebagainya. Ini semua peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhan engkau itu amat kuasa atas barang yang dikehendaki. Setiap kira menjadi daripada ayam yang satu itu akan manusia yang berlainan rupa, berlainan warna, berlainan tabiat, cerdik bodoh. Terkadang-kadang satu ayam boleh jadi laki-laki perempuan yang berkembang-kembang. Itu dia Tuhan punya kuasa. Daripada asal kejadian kita daripada air mani, daripada situ dia boleh jadi manusia ni rupa macam-macam. Kadang-kadang adik dengan abang muka ni macam langit dengan bumi. Tuhan punya kuasa. Adik dengan abang, tapi abang muka langsung orang tak kata adik-beradik. Allah punya kuasa. Allah boleh jadi bagi warna, bagi lain-lain. Abang putih terlah, adik tak ubah putih. Allah boleh buat. Tengok apa kontras sangat ni. Pak dia pun, dia kata malam bulan gerhana, dia kata. Apa pun kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh bagi jadi apa dia nak bagi jadi. Allah boleh bagi jadi tabiat yang berbeza-beza. Tengok abang lah punya lemah lembut tertib, adik dia kasang lah tak tahu nak abang. Walhal daripada keturunan yang satu. Allah boleh jadi cerdik bodoh lah. Yang seorang ni mengaji pandai, tak tahu nak abang, dah buat bidang perubatan, dah jadi doktor, dah pergi sambung buat doktor pakar lagi, pergi buat pakar jantung, pakar apa. Hak ni duduk main daun pakar ayah di rumah, tak boleh jadi apa yang adik ni.
Allah boleh buat. Dia boleh buat bagi jadi macam tu. Terkadang-kadang satu ayam, dia kata satu ayam mani boleh jadi laki-laki perempuan, berkembang pula. Ni hak terbaru ni, kembang Iran ni. Orang kata kembang Siam ya, dia ada kembang Iran baru ni. Apa ke nama? Cantum apa? Dalil apa itu? Nama apa? Kedua orang Iran. Cantum kepala 28 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang 28 tahun kepala duk cantum macam tu. Susah tuan-tuan. Sabang betul lah duduk beradik ni. Seorang nak masuk bilik ayam kena masuk dua-dua. Seorang nak tidur, seorang tak boleh tidur, kena bincang lah, kena berunding lah. Nak tidur ke tak mau tidur ke? Sebab tak boleh. Dia kena buat satu benda je. Dua orang. Seorang duk ingat kata mengantuk nak tidur. Seorang dia kata dia tak mau tidur lagi. Dia tak. Nak buat macam mana? Kalau hak ni tak mau, hak ni nak pergi, nak rentak. Sakit tuan-tuan. Allahu Akbar. Eloklah Allah bagi dia berapa habis dua-dua orang. Tapi Allah bagi jadi benda macam ni. Allah bagi jadi nak tunjuk kata Allah boleh buat benda-benda ni semua. Bukan menunjukkan kecacatan Allah. Ada orang sudah salah faham. Dia kata apa? Mana ada benda yang perfect, yang sempurna dalam dunia ni. Dia kata Tuhan pun tak sempurna. Kita kata awak cakap begitu. Dia kata kalau Tuhan sempurna, apa yang hidup keluar mai cacat-cacat, tak ada kaki, tak ada tangan, ini menunjuk kata Tuhan tak sempurna. Dia kata na'udzubillah min zalik. Kita kata jangan cakap begitu. Itu bukan menunjukkan defect daripada Allah. Dah, itu tanda kekuasaan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah boleh buat banyak benda pelik. Ni tadi terbang tadi apa? Sudan apa? Kapal terbang crash. Di Sudan. Kapal terbang terhempas, crash. Semua mati. Budak berapa? 2 tahun hidup. La ilaha illallah. Unexplained. Dia kata, benda ni kita tak boleh nak explain. Nak terang pun tak hati. Kita cuma kata Allah Maha Berkuasa. Tuhan boleh buat semua. Tak boleh cakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Dan mereka itu, yang ni kafir-kafir itu, daripada lain Allah, iaitu asnam, barang yang tiada manfaat akan mereka itu jika disembah, dan tiada mudarat akan mereka itu jika tiada disembah. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang kafir atas Tuhannya itu melawan, yakni melawan Nabi, melawan kitab Allah dan ikut syaitan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Tapi yang kata kafir ni, tunjuk macam mana pun bukti kekuasaan Allah, dia duk sembah sokong juga. Demikianlah manusia yang tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Dan tiada kami suruh akan dikau wahai Muhammad melainkan menyuka orang-orang yang ikut Allah dengan syurga dan menakuti orang yang tiada ikut dengan neraka. Lepas ni dia nak cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia antara tugas utama dia ialah nak beritahu dekat orang, siapa ikut agama, ikut Islam, Allah janji syurga. Siapa bantah, Allah janji neraka. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kelapangan masa, panjang umur, sihat tubuh badan, kita boleh sambung baca kitab insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.